Anda. Seterusnya kita nak bercakap berkenaan tentang ini juga ada kena-mengena berkenaan tentang perubahan cuaca dan juga situasi cuaca yang memungkinkan untuk kita merancang aktiviti berekreasi, dan untuk kita berhemah dalam berekreasi ini kita bersama dengan Tuan Muhammad Yusaini Mat Yusof, Pengarah Bahagian Forest Eco Park dan Hutan Taman Negeri Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Saya kuasa bagi Tuan, terima kasih bersama kami. Ya. Berhemah dalam berekreasi, mungkin ini satu gambaran yang luas, tetapi kita kecilkan skopnya adalah berkenaan tentang berhati-hati dalam melakukan aktiviti rekreasi. Pada ketika ini dan pada waktu ini, bagaimana situasi dan juga apa yang boleh dilakukan untuk tujuan bercuti, khususnya pada hujung tahun ini, dalam lebih spesifik tentang aktiviti rekreasi yang boleh dan tidak boleh dilakukan sewaktu ini. Ya, terima kasih Ismail. Soalan tajuk kita pada pagi ini umum. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam aktiviti rekreasi. Ya. Dalam konteks hutan hari ini, kita memang kebanyakan kawasan aktiviti aktiviti di hutan memang kita tutup lah. Ya. Memang kita tutup. Jadi kita masih lagi kita ada dua jenis kategori hutan terbuka dan hutan tertutup. Ya. Untuk hutan tertutup ni biasanya aktiviti yang lebih lasak lah untuk orang pergi hiking ya. Lepas tu dia buat aktiviti adventure tourism. Untuk terbuka ni mungkin kawasan-kawasan hutan-hutan yang kawasan bandar, yang mana dia orang boleh beredar seperti biasa, bersia-sia, berkelah dan sebagainya. Okay. Jadi untuk tujuan ini kita lihat kita seboleh-bolehnya kita tidak menggalakkan aktiviti-aktiviti yang berada di kawasan-kawasan yang remote area lah. Okay. Mana-mana kawasan-kawasan hutan bandar, kawasan city area macam di Taman Eco Rimba Kuala Lumpur. Kita ada kawasan-kawasan Taman Eco Rimba yang dalam kawasan bandar di negeri kita masih lagi boleh benarkanlah gitu. Okey, itu kita lihat kepada beberapa kawasan yang masih lagi tidak berisiko tinggi, ya. Betul, ya. Cuma kalaulah sekiranya kita sudah pun berada di kawasan di hutan rekreasi ataupun di kawasan-kawasan yang berasaskan kepada percutian ataupun rekreasi yang berunsurkan flora dan juga fauna ini, apa mungkin tips-tips keselamatan dan juga langkah-langkah keselamatan yang perlu diketahui sebelum, semasa dan juga selepas? Kita biasa sebut kita biasa sebut bernai SOP. Tapi kita ringkaskan SOP ni satu, S tu kita berkata kita perlu study area dulu. S tu kita study, buat kajian awal pada kawasan tu, ialah kawasan hutan terbuka, tertutup, perlu permit, perlu ada fee masuk atau ada larangan-larangan lain yang perlu kita lihat. Lepas tu dua tu tu observe, yang mana kita boleh tengok, pantau keadaan dan lokasi semasa. Mungkin dari segi kita boleh scroll, dari segi Google kita boleh tengok apakah keadaan terkini. Google semua kita boleh tengok perkara-perkara tersebut. Dan ketiga ni kita nak prepare. Ketiga tu SOP, O, observe dan P, prepared tu. Maksud dia kalau kita dah berada dalam kawasan tersebut, kita mesti sentiasa bersedia lah. Bersedia dari segi keadaan cuaca semasa, mungkin dari segi kehadiran air. Kalau kita berada di tepi sungai, nak tengok keadaan air naik, air pasang dan sebagainya, atau juga mungkin kehadiran wildlife yang mungkin datang mengganggu kita. Dan kita paling penting kita mesti sentiasa kita semak senarai orang yang berada di keliling kita lah. Sebab tu kalau zaman saya masa kecil dulu, masa zaman sekolah kita boleh buat aktiviti camping, kita mesti ada orang yang akan tak tidur malam untuk tengok sentri, tengok keadaan semasa kan. Nah, itu yang penting lah. Tapi hari ni mungkin keadaan tu sedikit berbeza lah. Keadaan leisure camping yang sedang heboh diperkatakan sekarang ni. Aktiviti hiking juga adalah aktiviti yang seringkali popular dan semakin popular pada ketika ini. Difahamkan sewaktu cuaca tidak menentu ini sudah ada beberapa trek dan juga laluan yang ditutup. Jadi mungkin ada kemas kini berkenaan tentang aktiviti hiking. Kita ada lebih kurang 212 kawasan pendakian popular dalam kawasan hutan simpan kekal di semenanjung Malaysia. Memang menjadi satu tempat yang mempunyai permintaan yang tinggi. Bukan saja daripada pegiat rekreasi secara individu, tetapi juga kepada penganjur-penganjur aktiviti lasak go-go, syarikat-syarikat pelancongan yang mohon untuk buka kawasan-kawasan tersebut. Tapi umum mengetahui bahawa sekarang ni musim monsun, dan biasanya kebanyakan trail-trail pendakian ni kita
tutup sebab kita tahu sepanjang trail-trail yang menarik ni masih ada lagi terdapat sungai-sungai yang besar yang mana dalam keadaan cuaca yang tidak menentu ini biasanya kejadian kepala air berlaku dalam kawasan hutan simpan kita, dan ini merupakan satu perkara yang bahayalah kepada aktiviti-aktiviti tersebut. Dan kita seboleh-bolehnya tidak menggalakkan aktiviti hiking dibuat dalam kawasan hutan simpan kekal kita. Pun begitu, masa saya scroll Facebook, saya melihat masih ada lagi aktiviti hiking ni berlaku di kawasan di luar hutan simpan. Itu yang penting kita nasihatkan kepada mereka supaya mereka dapat mengutamakan keselamatan aktiviti hiking. Bukan saja mengutamakan keselamatan tetapi mengutamakan kawasan dan juga tapak itu dari segi mengekalkannya, preserve as it is. Sudah pasti di bahagian Jabatan Perhutanan memandang serius berkenaan tentang kita memelihara dan juga memelihara persekitaran serta alam sekitar. Jadi apa mungkin pandangan ataupun perkongsian berkenaan etika-etika yang perlu dipatuhi dalam kita memastikan persekitaran, alam sekitar itu tidak tercemar dari aktiviti rekreasi tadi. Sesuai dengan tajuk kita pada pagi ini, berhemah. Maksudnya adab kita berada dalam kawasan orang, adab kita masuk hutan, adab kita dalam keadaan kita beriadah, kita nak hiking, kita nak camping, kita nak berkelah, berseronok, buat aktiviti keluarga. Jadi perkara-perkara tersebut perlu kita seimbangkan supaya kita dapat menghormati alam. Jadi bila kita menghormati alam, maka kita juga dapat selesa menikmati keindahan alam semula jadi inilah. Jadi yang kita bimbang bila kita tidak faham mengenai berhemah ini, ada di kalangan penggiat-penggiat rekreasi yang menganjurkan aktiviti-aktiviti yang mungkin membuat bising dalam kawasan hutan kita kan. Jadi ini mungkin mengganggu kepada kumpulan-kumpulan lain. Bila kemah, ada orang buat aktiviti-aktiviti yang tidak sepatutnya lah, macam karaoke malam dan sebagainya. Ini kita tidak galakkan. Sebab tu bila kita berada dalam kawasan hutan, memang kita kena sentiasa mengutamakan hak-hak lain lah. Itu keistimewaan yang berada di hutan. Di kawasan mana yang boleh bukan diterokai tetapi boleh dilawati ataupun boleh dikunjungi oleh pengunjung-pengunjung ini, kerana kita sedia maklum ada kawasan-kawasan yang digazetkan ataupun diwartakan sebagai hutan simpan dan ada yang diwartakan ataupun dikategorikan sebagai eco-park. Jadi apa perincian berkenaan jenis-jenis hutan? Kita ada di sebenarnya Malaysia ni kita ada hutan simpan kekal. Dan kita lebih 400,000 hektar kawasan kita memang dikenali sebagai kawasan hutan rekreasi atau hutan lipo lah. Tapi hari ini kita namakan Taman Eco Rimba. Kita ada 116 Taman Eco Rimba dan kita ada 16 hutan taman negeri yang boleh dikunjungi mengikut peraturan-peraturan tertentu. Ada kawasan yang hutan terbuka, dia boleh walk in, beli tiket, boleh masuk. Yang terdekat di Selangor ni kita boleh pergi ke Taman Negeri Selangor contoh dia. Kalau di Kuala Lumpur kita boleh ke Taman Eco Rimba Kuala Lumpur. Kalau nak pergi kawasan-kawasan yang remote area untuk aktiviti-aktiviti yang lebih bercabar, maka mereka perlu mendapatkan kebenaran daripada pengarah hutan negeri menerusi permit masuk hutan yang perlu dimohon menerusi Jabatan Perhutanan Negeri yang terdekat. Ini antara dua perbandingan antara hutan terbuka dan hutan tertutup. Jadi masih boleh masuk tetapi ada peraturan-peraturan tertentu yang kita syaratkan. Okey. Selain itu juga ini kita lihat hidupan liar yang berada di dalam hutan juga perlu disantuni, perlu dihormati. Bukan saja menyantuni, menghormati, tetapi juga untuk memastikan keselamatan diri kita dan juga keselamatan hidupan liar. Jadi apa mungkin perihal berkenaan menjaga keselamatan pengunjung dan juga hidupan liar sewaktu berada di kawasan-kawasan rekreasi seperti ini? Okey, kalau kita lihat tentang sensitiviti hidupan liar ni, sebab tu kita selalu jumpa signage, papan tanda larangan memberi makanan kepada wildlife ni kan. Jadi bila kita tak nak mereka berada dalam keadaan yang mudah untuk dapat makanan secara tidak normal, maka dia akhirnya akan mengganggu kepada pengunjung-pengunjung dari segi safety lah utamanya. Sebab itu kalau kita berada, kita biasa kita cukup untuk kita meraihkan, menikmati keadaan sekeliling termasuk di Palia berbanding kita memberi makanan kepada mereka lah.
ini satu perkara yang sepatutnya dielakkan oleh pengunjung-pengunjung di kawasan-kawasan rekreasi terutama di Taman Eco Rainbow kita. Okey. Ya, pada ketika ini mungkin boleh dicadangkan ataupun ada amaran kepada beberapa kawasan yang boleh dilawati ataupun yang masih lagi dibuka untuk kunjungan pengunjung sewaktu bulan 12. Kita dalam cuti sekolah ni sudah pasti memang ada permintaan yang tinggi untuk kawasan-kawasan rekreasi terutama dalam kawasan-kawasan hutan di kawasan bandar. Ada juga kawasan Taman Eco Rainbow kita yang masih buka. Contoh yang di utara kita ada di Viewpoint Perlis masih lagi buka untuk lawatan. Kita masih ada di Pulau Pinang, kita masih ada sebahagian Hutan Lipul kita atau Taman Eco Rainbow kita yang masih buka. Melaka pun begitu juga, dan Kuala Lumpur saya difahamkan baru ditutup sebab keadaan cuaca yang tidak mengizinkan. Lain-lain kita sebenarnya selain pada hutan simpan kita masih lagi ada kawasan hutan-hutan bandar di bawah majlis yang kita mungkin boleh melawat. Di Kuala Lumpur pun kita ada Taman Tasik, kita ada Taman Botani yang kita boleh lihat, atau betul Taman Tunggu contohnya yang kita boleh lawati. Pun begitu kita masih lagi menasihatkan orang ramai supaya mengutamakan keselamatan, semak keadaan cuaca terkini sebelum menjalankan apa-apa aktiviti rekreasi luar. Yang paling utama. Okey. Cabaran bagi Jabatan Perhutanan juga dalam melihat isu rekreasi dan juga isu cabaran Jabatan Hutan pada masa ini ialah memenuhi kehendak masyarakat yang hari ini menuntut untuk melakukan pelbagai aktiviti tanpa sepadan. Ini yang kita bimbang, banyak permintaan-permintaan aktiviti pendakian khususnya yang tidak mau mengikuti had daya tampung kita. Biasanya satu kawasan pendakian kita ada carrying capacity. Satu hari kita tidak benarkan lebih pada 60 atau 100 orang. Tapi demand yang tinggi pada hari ini, kebanyakan aktiviti ni dia lebih pada itu. Jadi masyarakat hari ini mungkin sedikit marah kepada jabatan kerana buat had sepadan begitu. Walau bagaimanapun yang penting kita usaha-usaha jabatan hari ini kita banyak bukan saja kita nak buat had daya tampung, tapi kita nak menjaga trail tersebut supaya dapat dinikmati bukan pada masa hari ini tapi juga pada masa akan datang. Kita tak nak bila kita buka ruang yang seluas-luasnya, kita mungkin dapat keuntungan sementara, tetapi mungkin kesan kelak nanti mungkin trail-trail atau kawasan hutan kita ini kurang nak rehabilitate balik agak mungkin masa yang agak lama lah. Pada ketika ini bagaimana kita boleh letakkan ataupun kita boleh gambarkan situasi hutan negara dan juga situasi forest conservation? Okey, alhamdulillah hari ini kita lihat hutan simpan kita masih dalam keadaan baik. Dan bawah sistem urusan hutan secara kekekalan pada hari ini kita lihat kita memang ada sistem yang mana kita conserve hutan pengeluaran dan juga hutan untuk tujuan perlindungan. Jadi biasanya ramai orang melihat bahawa kita gagal mengurus hutan secara lestari, tetapi sebenarnya itu tidak berlaku. Jadi kita ada sistem yang sangat cantik yang mana dunia mengiktiraf kita di antara agensi yang mengurus hutan secara kekekalan yang terbaik. Yang mana kita ada sistem dia tentu, had-had tentu yang mana kita benarkan mungkin dari segi hutan pengeluaran tu certain kota dibenarkan, yang selebihnya diuruskan secara lestari. Kita ada banyak tujuan-tujuan lain. Dalam akta kita ada kelas fungsi yang pelbagai. Orang banyak tahu mengenai tentang hutan pengeluaran itu tebang balak, tetapi sebenarnya banyak fungsi-fungsi lain. Hutan untuk tadan air, hutan untuk aktiviti lain, untuk hutan lipur, untuk taman negeri, kawalan tanah dan sebagainya lah. Itu banyak kelas-kelas fungsi lain yang sebenarnya menjadi di bawah tanggungjawab Jabatan Hutan untuk memastikan bahawa hutan ini berada dalam keadaan baik. Ini sesuai dengan komitmen negara untuk mengekalkan sekurang-kurangnya 50% kawasan hutan seperti mana komitmen di Rio tahun 1992 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebelum ni.
Mungkin ini juga pesanan kepada masyarakat dan juga rakyat Malaysia berkenaan tentang kesedaran menjaga hutan dan juga kesedaran berkenaan tentang boleh kita lakukan aktiviti beriadah, berekreasi, tetapi menjaga, memelihara hutan juga perlu dititik beratkan. Okey, betul. Hari ini kita memang buka hutan kita untuk aktiviti beriadah. Sebab tu kita dalam menjalankan aktiviti rekreasi ni ada etik dia, ada adab dia untuk kita beriadah. Dalam hutan kita seboleh-bolehnya dalam undang-undang kita tidak menggalakkan untuk menyalakan api atau buat pembakaran. Walaupun dalam aktiviti camping biasanya memang boleh, memang dibenarkan dan spot yang disediakan untuk buat campfire sebagainya. Tetapi kalau boleh kita tidak menggalakkan orang yang bila buat aktiviti begini yang secara terbuka bebas untuk buat pembakaran secara terbuka. Kemudian kita juga tidak menggalakkan orang merosakkan atau menakik pokok untuk aktiviti readah. Jadi hari ini bila gadget terlampau moden, banyak orang cuba atau menguji gadget-gadget mereka ni dengan secara tidak sedar merosakkan hutan kita. Walau bagaimanapun hari ini saya ucap terima kasihlah kepada semua pegiat-pegiat rekreasi yang ada dalam negara kita ni yang masih lagi menyokong usaha-usaha jabatan untuk kita sama-sama menjaga dia dalam keadaan baik supaya kita dapat terus menyediakan ruang dan peluang yang mencukupi untuk aktiviti-aktiviti rekreasi ini dijalankan. Okey, insya-Allah. Terima kasih Tuan kerana bersama dengan kami. Sama-samalah kita menjaga hutan walaupun sedang dalam kita kata percutian ataupun berekreasi dan juga beriadah bersama dengan keluarga. Banyak pilihan untuk kita memanfaatkan keindahan flora dan juga fauna untuk kita lawati dan juga untuk kita pelajari daripada hasil bumi tersebut. Terima kasih kepada Tuan Muhammad Yusani Mat Yusof, Pengarah Bahagian Forest Eco Park dan Hutan Taman Negeri Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia bersama dengan kami pada hari ini. Kita nak ke cerita pagi Perak.